Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam siri-siri akhir ni menjelang percubaan. Nampak kereta pun dah laju, kita pun dah mula pecut nak mendapatkan sesuatu result yang terbaik, hasil dari apa yang kita belajar 2 tahun. Tak kisahlah PDP ke PKP macam PKPB. Jadi tajuk yang kita nak belajar ini ialah berkaitan dengan pelibatan dan peranan. Jadi kita dah sampai yang terakhir ini. Hari ini cikgu santai nak kongsikan ialah berkaitan dengan 15.31, pelibatan Malaysia dalam isu global. Kena tahulah isu global ni apa. Contemporary sekarang ini, semasa. Jadi untuk kita tahu tajuk ini, jom kita perincikan di SKP dengan lebih detail. Kita dah buat bab 9. Diharapkan satu soalan di sini. Dalam percubaan, kalau yang sedang berlangsung ini, kita nampak satu soalan ada di sini. Kebanyakannya ialah esei lah. Tapi hari ini kita nak buat esei. Dan kita nak tengok juga soalan struktur tentang pelibatan Malaysia dalam isu global contemporary. Payah nak sebut global contemporary. Jadi kalau kita tengok tajuk ini, insya-Allah kalau diberi kesempatan sebelum cuti sekolah, cikgu santai akan kongsikan 3 ini. Malam ini yang ini. InsyaAllah dalam minggu ini juga sebelum percubaan pada hari Khamis ni, cikgu akan sharekan tentang nombor 1, nombor 3 dulu. Pelibatan Malaysia dalam, sebab 2 ini tajuk yang banyak disoal dalam modul-modul. Dibuat dalam modul perak dan sebagainya. Baik, kalau kita tengok, jom kita tengok kebat. Dia tanya kebanyakannya kepentingan. Semuanya kepentingan, bijaksananya kita menguruskan isu ini. Jangan gaduh-gaduh. Prihatin dan pekanya kita kepada isu serantau. Serantau ni ASEAN lah. Tentang jerebu misalnya, nanti kita belajar. Kepentingan semangat sukarelawan. Ini nombor 3 ni nanti. Kita belajar tentang Mercy Malaysia. Salah satu lah. Kita dengar nama-nama tentang Nadir An-Nuri, Ebit Liu dan sebagainya. Baik, jom kita tengok apa yang perlu tahu. Dalam subtopik 10.1 ini, awal-awal kita nampak dah. Dia kata Malaysia tak terkecuali dalam menghadapi perkembangan peringkat antarabangsa. Kita dah nampak dah. Dan kita ni mengamalkan sikap yang terbuka. Bagus kita ni. Tengoklah isu-isu daripada zaman Tunku. Macam mana kita mengamalkan dasar apa? Pro Barat. Lepas itu, dasar berkecuali zaman Tun Razak. Lepas itu, zaman Tun Dr. Mahathir, dasar pandang ke timur. Dan dasar itu sentiasa berubah-ubah. Jadi bila kita dapat soalan pelajar, di situ dah boleh disoal. Soalan yang pertama ini, dia tanya pada perenggan pertama, apakah isu? Kita pun tengoklah, apakah sahaja dia tanya. Jadi cukuplah kalau kita tengok 4 markah. Jawablah dalam esei. Kita gabungkan ayat itu lengkap. Di mana nak ambil jawapan? Di sinilah yang cikgu letak warna biru ni. Antara isu yang paling mudah kita tengok ialah penyalahgunaan dadah. 1. 2, dia dah bagi dah isu sini. Ini isu yang kedua ni. Berkaitan dengan anti minyak sawit. Sini tak tulislah kempen anti minyak sawit. Kita di sini, yang ini dah dapat jawapan kedua. 1 berkaitan dengan dadah. Katalah kita nak buatkan. 2 berkaitan dengan sempadan. Sempadan kita lah. Isu sempadan ni juga
perlu kita tengok dengan terperinci. Lepas tu sawit. Yang ketiga apa lagi? Sekarang tengok penyakit sekarang. Penyakit berjangkit. Jadi dah ada 4 sahaja. Jawapan di sini ada 5. Dadah, sempadan, sawit, pemerdagangan orang, penyakit berjangkit. Nak 4. Jawablah ke 5-5. Tak ada masalah. Cikgu yakin isu global ini, berdasarkan apa yang cikgu dah tengok pelajar jawab, cantik. Nombor 1 okey. Cuma nombor 2 dia dah lain sikit. Sebab nombor 2 ni dia minta, dia kata apa? Mengapa industri Malaysia mengundang perhatian negatif? Mengundang. Maksud ini adalah faktor dia. Dan, nampak bila ada jumpa perkataan dan, maksudnya soalan ni 8 markah. Dia nak 2. Dan bagaimana kita menangani masalah tadi, negatif tadi. Jadi di mana kita nak tengok pada perenggan ini saja. Ini soalan, masih soalan fakta. Jadi kalau kita tengok nombor 1 dengan nombor 2, ini 1, 2, ini ialah berkaitan dengan faktor. Kenapa negara luar pandang negatif? Menangani, nampakkan isu tu dia tulis menangani. Ini lain. Ini jawapan. Apa jawapan ni? Sebab minyak sawit ni, kalau kita tengok cikgu dah garis tu, dia ni pesaing utama. 1. Jadi bila pesaing utama, sudah tentu ada kempen anti daripada siapa? Daripada pengeluar minyak kacang soya. Ini huraian dia. Siapa yang buat ni? Ada contoh dia. Amerika pula. Soya bean. Soya bean. Cikgu kalau saya terlupa, tulislah kalau soya bean. Soy bean. Kita nampak situ kan? Dapat dah 3 fakta, huraian, contoh. Kita nampak di situ. Apa lagi jawapan yang boleh kita ambil? Di Malaysia juga ada gerakan. Ada tak gerakan ni? Tak ada lah. Malaysia kita guna minyak sawit kan. Gerakan minyak sawit ni, kalau kita tengok, gerakan ini bukan saja Amerika. Dia juga daripada NGO pencinta alam Eropah. Dia bagi alasan apa? Dia kata penanaman sawit ini menyebabkan kemusnahan hutan. Ini semua huraian pelajar Hutan menyebabkan pencemaran alam. Cukup dah jawapan kita sebenarnya. Kita nak ambil 4 saja. Di sini kita nak ambil 4. Macam mana kita menangani? Adakah kita melatah aja? Terus nak marah aja? Tak ada. Kita melalui RSPO. Ini pun ramai salah ada dalam periksa kan. Ini kita nampak yang mana kempen ini, apa kita buat? Kita buat kempen secara berterusan untuk kabus. Untuk apa? Mendapatkan sijil. Ni Persejilan Malaysia Sustainable Palm, MSPO. Jadi kita nampak dan kita tengok apa sebab kita nak tunjukkan kita ni ada amalan baik kan. Ini kalau tak baca memang tak boleh jawab dah. Tak boleh jawab. Yang kedua, cuba tengok kebat. Bila kebat, pelajar perlu faham dengan kaedah ini. Katalah jawapan ini analitik. Apa yang dia nak ni? Baca, tengok gambar. Ini stimulus Ini stimulus, tengok. Kita baca sampai sini. Dia katakan hutan ni telah mengancam kehidupan dia. Kita garislah. Okey, dia kata usaha, cara untuk kita menyeimbangkan. Macam mana kita nak seimbangkan kepesatan sektor pertanian dengan tanggungjawab memelihara habitat hidupan dia. Maksudnya dia nak ialah bagaimana kita nak pastikan habitat ini masih ada. Ini kalau aja link lah dengan subjek geografi. Ini subjek
soalan yang merentas subjek lah pergi geografi. Kita dah belajar kan. Antara jawapan yang paling mudah undang-undang lah. Kita kata undang-undang yang ketat. Samalah di mana? Di mana perlu mendapat kebenaran jabatan. Jabatan mana yang menguruskan hutan? Mungkin jabatan hutan untuk membuat sesuatu aktiviti yang melibatkan hutan. Contohnya kita nak tebang, nak buat kajian, dapatkan undang-undang. Lepas tu kita nampak apa? Tak boleh tebang sesuka hati. Undang-undang. Program apa lagi? Yang paling mudah. Tanam semula contohnya. Ini mudah je. Macam ke tanam semula ni ada contoh tak? Tebang satu, tanam satu. Kan? Apa lagi kita nak buat? Selain pada undang-undang, kita wartakan. Ini semua jalan geografi ada. Mewartakan hutan sebagai hutan simpan negara. Mewarta. Contohnya kawasan mana? Hutan simpan kekal. Contohnya Endau Rompin. Kan? Dan sebagainya lah. Mana-mana jawapan. Dan cuba kita lihat. Ini satu soalan daripada modul Tiket to Web 3 Perak. Kalau kita tengok ini. Senaraikan dua pihak. Dia minta dua pihak. Sama juga tadi dua pihak. Kalau kita tengok di sini. Dia dah letakkan di situ kan. Dua pihak yang melaksanakan anti gerakan minyak sawit. Tadi kan kita tengok kan, kita ada ASAP, Persatuan Pencinta Alam Eropah, dapat 2 markah. Rasional. Pihak di atas, pihak ni lah yang 2 tadi kita jawab tadi. Cikgu tak nak tulis jawapan sini, pelajar tulis apa pihak. Sebab dia memberi ancaman saingan kepada minyak sawit. Dia katakan tebang hutan itu menyebabkan kemusnahan habitat. Uish, sama je jawapan tadi. Kesan terhadap, kalau gerakan ini berterusan, ramalkan kesan kepada minyak sawit kita. Sudah tentu minyak sawit kita akan mendapat permintaan yang rendah, kerana Eropah ini margin pembeliannya tinggi. Jadi sudah tentu dia juga akan menyebabkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara ini menjadi renggang. Banyak jawapan ni, nak 3 je. Apa usaha yang dibuat kerajaan? Itu yang menangani tadi tu. Kita dapatkan sijil, hasil pengeluaran yang baik, kita kena tunjukkan contoh-contoh kita buat ini tidak menyebabkan kemusnahan alam. Jadi pelajar, 2 ini contoh. Kita tengok di sini, pelajar linkkan dengan apa soalan yang telah kita jawab tadi. Dan kalau kita tengok sedikit sebelum kita habis, sebab kita tak nak video terlalu panjang, sekadar memberi ruang untuk pelajar membaca dan kuasai. Tengok sedikit bahan daripada BPK seimbas lalu berkaitan dengan isu global contemporary ini. Cuba kita tengok sawit saja. Dia kata apa? Nampak sini kan? Kita ada RSPO. Tadi menjawab soalan Perak tadi. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada daripada apa saya nak cakap, sorry atas alasan apa? Dia kata atas alasan apa? Dia kata atas alasan, dia katakan ini punca pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan, habitat haiwan. Macam mana kita menangani? Menangani itu kita nampak nombor 4 dengan nombor 5 ni. Nampak kita menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan. Jangan berlebihan. Kita gunakan gap, amalan terbaik. Kita bincang secara berhemah. Dan kita nampak hasilnya. Sekarang ni sawit kan mahal. Permintaan sawit terus meningkat dari masa ke semasa. Dan kalau pelajar tengok PowerPoint ini, dia letakkan juga kebat. Macam mana kebat dia letakkan di situ. Kalau kita tengok, apa kita nampak? Di akhirnya dikatakan negara kita bijak. Setujukah anda? Setujulah. Macam mana kita menangani tadi kan? Dan yang terakhir, peranan kita dalam isu global. Okey pelajar, sikit aja kita belajar pada malam ini.
Ini sekadar top up, cari bahan. Ingat, soalan kebanyakannya tak perlulah kita baca, cari maklumat jauh-jauh di internet. Fakta buku teks itu sudah cukup. Tapi kalau cari, baca itu sangat baik untuk pengetahuan kita dalam kebat. Okey, jumpa lagi